Dalam video ini, saya nak bincang tentang penyiasatan saintifik dan laporan lengkap eksperimen. So, eksperimen 1.1. Okay, so apa keadaannya ialah uh, kita tengok dia punya buaian berangin dengan kelajuan yang berbeza. So, mungkin panjang tali buaian yang mempengaruhinya. So, mari kita jalankan penyiasatan saintifik menggunakan bantul ringkas untuk mengetahuinya. So, untuk eksperimen bantul ringkas ini, so kita punya inference ialah tempo ayunan bergantung kepada panjang tali. So, bermaksudnya dia punya responding variable bergantung kepada dia punya manipulate variable. So, pemboleh ubah bergerak palas bergantung kepada pemboleh ubah dimanipulasikan. Dia punya hipotesis ialah semakin panjang benang bantul, semakin panjang tempo ayunan. So, semakin tinggi manipulate variable, semakin tinggi responding variable. So, tujuan mengkaji hubungan manipulate variable dengan responding variable, yaitu mengkaji hubungan panjang bantul L dengan tempo ayunan bantul T. So, di sini dia punya pemboleh ubah dimanipulasikan ialah panjang bantul L. Ini ialah dia punya manipulate variable. So, dia punya pemboleh ubah bergerak palas itu ialah tempo ayunan bantul T. Okey. Pemboleh ubah dimanakan constant variable itu ialah sim latung bantul. So, di atas adalah kaki litot, jangka sudut, tadung badu, jam rantik, pembaris meter dan pengapi G. So, bahannya ialah belang 100 cm dan 2 keping papan lapis kecil. So, dia punya prosedur, okay, kita ada raja 1.12. So, kita guna pengapit G untuk pegang kaki litok ini. Lepas itu, kita ada benang dengan taruh mantul. Okay. So, untuk dia punya prosedur, nombor 1 susun atas seperti yang ditunjukkan dalam raja 1.12. So, di buku teks prosedur ini dia adalah aktif punya. Dia beritahu apa yang kita perlu buat. Laraskan panjang bantul L sama dengan 20 cm. Sesakkan lantung ke sisi dan lepaskan supaya lantung itu berangin dengan sudut yang kurang daripada 10 darjah. Pukul dan rekod masa T1 untuk 20 ayunan lengkap. Ulangi langkah 4 dan rekod masa sebagai T2. Hitungkan nilai masa purata iaitu T1, T2 tambah dan bagi dengan 2. Dan ini adalah untuk 20 ayunan. So, kita nak dapatkan tempoh ayunan bantul lengkap itu adalah yang T purata ini bagi dengan 20 lah. Dan kita kirakan nilai T square juga. So, kita urangkan langkah 2 hingga 7 dengan panjang bantul 30, 40, 50, 60 dan 70. Okey. Akhirnya rekod data dalam jadual 1.6. Okey. So, ini adalah yang dalam buku teks lah. So, untuk analisis data, dia nak kita plotkan graf T lawan L, graf T square lawan L, nyatakan bentuk graf dan hubungan antara pemboleh ubah bagi kedua-dua graf yang anda plot, tentukan keturunan bagi graf T square melawan L, nyatakan nilai M dalam unit SI, tunjuk dengan jelas cara anda mempengaruhi jawapan anda. Diberi T square sama dengan 4 pi square L per G, yang mana G ialah percutan graviti bumi. Hubungkan keturunan M ini dengan nilai G dan seterusnya, tentukan nilai G dalam eksperimen ini. So, apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen ini? So, sediakan laporan yang lengkap bagi eksperimen ini. Dan dia ada perbincangan mengapakah masa untuk 20 ayunan lengkap perlu diambil dalam eksperimen ini. So, mengapakah pengukuran masa 20 ayunan perlu diulang? Nyatakan satu langkah berjaga-jaga untuk meningkatkan kejiduan eksperimen ini. Bandingkan nilai G daripada eksperimen ini dengan nilai piawai bagi G, iaitu 9.81. Berikan justifikasi anda kepada perbezaan
nilai yang diperoleh. Okey. So di sini, ini adalah saya, salin dari Safari Masterclass. So untuk Safari Masterclass, dia punya tujuan inference penyataan masalah hipotesis pemboleh ubah dan radas dia adalah sama. So, bahan pun sama. So, dia punya prosedur di sini beza dengan prosedur dalam buku teks. Prosedur dalam buku teks itu dia adalah active form. Dia beritahu you kena buat apa. So, yang buku buku rujukan Sasmari ini dia adalah dalam passive form. Uh, Apa yang kita boleh tulis dalam laporan iaitu apa yang telah kita buat. Susunan rada seperti yang ditunjukkan dalam raja disediakan. Panjang landung diseralah sehingga panjang bandung ialah 20 cm. Landung bandang disesar sedikit pada sudut kurang daripada atau sama dengan 5 darjah. Garis menenggak dan dilepaskan supaya bantu banyung pada serta menengak. So, masa T1 untuk 20 ayunan lengkap diukur dan direkod. So, di sini kita dalam laporan kena tulislah apa yang kita telah buat. Okay. So, yang buku teks ialah arahan apa yang you perlu buat. So, yang laporan ialah apa yang telah kita buat. So, langkah 4 diulang dan direkod sebagai T2. Masa purata ialah T1 tambah T2 bagi dengan 2, dihitung dan direkod dalam jadual. So, tempoh ayunan T ialah T purata bagi 20 dan nilai T square dihitung dan direkod dalam jadual. So, langkah 2 hingga 7 diulang dengan panjang bentuk L 30 cm, 4, 50 dan 60. So, keputusan kita ada L dia, T1, T2, tambah 2 ini bagi dengan 2. Lepas tu bagi dengan 20 dan kuasa 2 kan untuk T square itu. So, seterusnya analisis data graf T melawan L dan T square melawan L diplot seperti yang berikut. So, di sini kita boleh nampak bahawa apabila L meningkat, dia punya T juga meningkat. Okay. So, pada awalnya dia meningkat dengan banyak, lepas tu slow down. Okay. Tapi yang ini kita boleh nampak untuk T square dengan L ini dia melalui garis lurus yang melalui kosong asalan. So kita boleh tulis bahawa T square berkadar terus dengan L. Okay. So dari T square L ini dia punya keturunan ialah dia ambil 2 titik lah. Lepas tu dapat 4.025. So dia punya unit dia punya keturunan punya unit adalah yang S square bahagi dengan cm. So S square cm kuasa negatif 1. Okay. Tapi kalau yang ini dia tukar ke SI. So kalau SI itu dia adalah S square meter negatif 1. So di sini dia dapat yang inilah. So kita ada T square sama dengan 4 pi square L per G. So kita tahu bahawa dia T square berkadar terus dengan L. So bermaksudnya kita boleh tulis bahawa T square sama dengan 4 pi square per G L. Okay, so kita ada T square sama dengan gradient L. So untuk gradient ini, so gradient dia adalah yang ini. Gradient ialah ini, gradient ialah ini. So untuk gradient ini dia dapatlah bandinglah. So gradient sama dengan 4 pi square per G. So kita ada 4.025 sama dengan 4 pi square per G. So pindahkan G ke atas, ini ke bawah. So kita dapat G dia adalah sama dengan 4 pi square. 4 pi square bahagi dengan 4.025. So inilah dia punya jawapan. Okay. 4 pi square. So ini sama dengan 9.81 lah.
Oke. Hmm. Ini samalah dengan eh, eh, ya, G981 981 betul sama. So perbincangan ialah masa untuk 20 ayunan lengkap diambil dalam eksperimen kerana apabila masa yang diukur dibahagi dengan 20 rarat pada tempoh ayunan T yang disebabkan oleh tindakan manusia akan menjadi masa tindak balas manusia sahaja. So rarat dia akan jadi sangat kecil lah apabila dia dibahagi dengan 20. Kalau dia punya masa kita ambil satu saja dan rarat itu akan ketara. Pengukuran masa untuk 20 ayunan lengkap diulang untuk mengurangkan rarat rawat yang disebabkan oleh faktor seperti ketakmampuan pemerhati dan anggaran angka terakhir pada bacaan alat pengukur seperti anggaran 0.1 seken pada bacaan jam ranting. So nombor 3, pelepasan bantul dari sasaran lantung bantul pada sudut 5 darjah atau kurang daripada garis menengah membolehkan bantul beranyun pada tempoh yang malah apabila amplitud ayunan berkurang. So perbezaan jika ada antara nilai G yang diperoleh daripada eksperimen dengan nilai piawai bagi G adalah disebabkan oleh rarat. So rarat rawak dan atau rarat sistematik. So kesimpulan hipotesis diterima semakin panjang bantul, semakin panjang tempoh ayunan bantul itu. So di sini kita tahu bahawa untuk satu eksperimen kita ada inference, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, ratas tambahan, prosedur. Lepas tu kita ada uh, keputusan, analisis data dan kesimpulan. Okey, ini adalah satu uh, laporan eksperimen yang lengkap. Okey. So yang pentingnya lah untuk prosedur ini di dalam buku teks dia adalah aktif, kita kena tulis dalam pasif. Okey, apa yang telah kita buat dalam ini adalah apa yang kita perlu tulis dalam laporan.